Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sembahyang juga tidak wajib diqadha oleh perempuan-perempuan yang meninggalkannya disebabkan haid atau nifas, kerana kewajipan mengqadhakannya membawa kesusahan dan bebanan kepada mereka. Baik, perempuan yang haid dan nifas tidak wajib mengqadha sembahyang yang tidak dapat dikerjakan dengan sebab haid dan nifas. Asalnya mereka haram mengikut pendapat yang paling kuat mengerjakan sembahyang dalam keadaan haid dan nifas. Haram, kalau buat haram. Tetapi bila selesai daripada haid dan nifas tidak wajib qadha, kerana bila diwajibkan qadha menjadi kesusahan, menjadi berat sangat. Kerana berulang-ulang haid dengan berulang-ulang bulan. Kalau kata nifas boleh kata tahun sekali beranak. Kalau haid tiap-tiap bulan 7 hari, 1 hari 5 waktu, 7 hari 35 waktu kena qadha, jadi berat. Jangan orang tua ni dia kerja banyak. Kerja rumah begitu ni padang qadha je dak nanuk nasi. Jadi ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah. Mana mudah? Tidak dikenakan qadha di antaranya bagi perempuan yang haid dan nifas. Yang mereka tak buat tu semasa mereka haid. Adapun mereka sempat dengan masa haid tapi tak sempat nak buat wajib qadha tu, sebut sama dah tu. Minta berjaga-jaga. Dia belum lagi haid, masuk waktu semayang, tak semayang lagi, nak semayang sikit-sikit. Umpamanya masuk waktu zuhur pukul 1.30, dia dah haid lagi, dia haid pukul 3. Jadi pukul 1.30 dia duduk masak, dia duduk gula apa semua, selesai apa basuh pinggang apa semua, nak semayang pukul 3 lagi, keluar haid. Maka lepas kering pada darah haid kena qadha. Hak tu kena qadha tu. Ataupun dia kering di dalam waktu semayang, umpamanya dikering dalam waktu asar, maka asar tu kena buat. Umpamanya masuk waktu maghrib pukul 7, sebelum masuk waktu maghrib, waktu asar lah, dia suci daripada haid pukul 6.30, maka dia ada kesempatan masa setengah jam untuk solat asar. Tapi oleh kerana masa dia kering dia tu, darah dia tak, umpamanya tidak sempat nak mandi lagi, kering tu duduk di kedan umpamanya, tengah jalan, maka tak dah nak mandi selalu. Kalau mandi pun selesai mandi masuk waktu maghrib, dia wajib qadha sembahyang asar, kerana dia dapat. Melainkan dia kering pada waktu asar tapi tak sempat nak dapat satu rakaat pun kalau dia sembahyang. Umpamanya kalau dia kering pukul 6.59, pukul 7 garis, maka kata pendapat setengah ulama tak wajib buat asar, kerana tak dapat masa kurang-kurangnya 1 rakaat untuk dapat mengerjakan sembahyang. Begitu juga tidak diwajibkan qadha ke atas orang gila. Orang gila tak wajib qadha. Dia mula-mula tak gila, lepas tu gila. Lepas malam gila tu tinggal sembahyang. Baik dah daripada gila, berobat molek-molek dah ni, tak gila dah, serik dah weh, molek dah. Dalam gila tu tak wajib qadha. Melainkan gila yang disengajakan, gila tu wajib qadha. Dia menggunakan pil-pil khayal, menggunakan alat-alat untuk mengkhayalkan, untuk menghilangkan akal. Isap gas, isap minyak tina, macam-macam pesen lah, spray, jadi mereng otak. Maka haram gilanya tu, maka dia wajib qadha. Dengan sengaja. Hak gila betul ni, gila penyakit. Batu orang gila, tung lesen besar dia panggil. Lesen besar, bukan kata maknanya lesen besar ni naik bas je tak kena pakai. Masuk syurga tanpa hisap. Tu lesen besar. Tak kena hisap kau ni, dia gila daripada awan dah. Balik tu duduk atas wakak dah kejung, tebak. Dah umpama sampai tua gila, tak tahu ke benda. Lesen besar. Kapal terbang peri, kereta api saya kira lah buah-buah musim. Masuk syurga tanpa hisap, tak kena hisap, tak kena fitnah kubur.
Tak kena soal kubur. Tak payah talqin. Tak payah tahlil. Pasal apa? Tak ada dosa. Itu macam so. Hebat orang gila. Nah, kita tak suka orang gila. Kan dia tengok orang gila kan, dia setengah tengok orang kita. Maknanya dia kata, bodong semua tu dengan ke ni. Ke gila. Dah tu dengan ke. Kalau kita sedar lah. Dan sedar kembali daripada gila. 20 tahun gila, sedar di akhir umur, tak payah qada. Dalilnya ila sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalam an salasah, anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil naimi hatta yastayqidha, wa anil majnun hatta ya'qila. Diangkat kalam, maksudnya tidak ditaklifkan, yakni tidak dikenakan beban syarak dari 3 golongan. Yang pertama, kanak-kanak sehingga dia balik, orang yang tidur sehingga dia bangun jaga, dan orang gila sehingga dia berakal. 3 golongan ada lagi, tapi hak popular terkenalnya 3 golongan ni lah. Nabi kata rufi'al qalam, ni kinayah daripada kalau buat benda tak tulis malaikat. Tak tulis kalau buat dosa. Yang pertama, budak-budak sampai balik. Budak-budak judi, tak dosa. Tapi mak dia tengok judi, mak tak larang, mak dosa. Ni. Budak-budak tak semayang, tak dosa. Budak-budak lagu mana ni? Belum balik. Kalau balik, dia panggil orang dewasa lah. Walaupun budak lagi nampak. Dia main tikang. Main tikang raya kan? Tikang siap tu. Kedai Cina tu. Judi tu. Tak dosa sikit budak-budak. Hak belum balik lah. Hak balik dosa. Nabi garanti dah ni. Rufi'al qalam. Diangkat qalam maknanya tak tulis. Walaupun judi pagi petang siang malam. Minum arak. Budak-budak tak balik lagi. Dia balik sekolah dia satu. Jumpa arak setang jatuh dia lagi. Dia pakat minum. Tunggal langgambi balik rumah budak-budak. Mak dia guana. Allah anak aku ke ni keracunan makanan. Dah bawa arak mulut. Dah sikit. Budak-budak. Bila dah balik, maka dikiralah dosa dan pahala. Dah budak-budak yang belum balik, dia buat kebajikan, boleh ke ibu bapa dia. Batu tu orang suruh anak dia pergi. Suruh pergi tengok. Tak, pahala boleh ke mak ayah. Gitu. Suruh buat baik, suruh ajar puasa. Padahal ada wajib puasa. Sekolah tadika, dia ajar suruh puasa. Sampai ke petang baru buka sama-sama dengan orang dewasa. Pahala boleh ke mak ayah. Tutup. Suruh pergi surah. Pahala dengar. Budak lagi dengar. Jam 1 dah alih lagi. Boleh ke ayah dia? Ayah dah hari. Wakil. Wa anin naimi hatta yastayqidha. Dan orang yang tidur sehingga dia bangun. Dalam tidur. Tidur maksudnya tidur lena. Kereta jablik nak keluar sehingga dia bangun. Yang ni siapa dia jaga. Tidur di sini maksudnya hilang akal. Kalau tidur tak lena tidur. Dia sedar. Baring. Tu baring tu. Tu kira kalau cakap khabar. Orang tidur. Dah tidur. Tidur ni maknanya meninggalkan solat. Haram. Dia tak haram ni pasal tidur. Dia tidur dia semalam. Pukul 10 malam. Letih sangat. Tak di letih. Selari bagi basikal. Bangun dah bangun pukul 8 pagi. Terlepas sungguh dah subuh. Dosa tak? Tak dosa. Ni rufi'al qalam. Tak tulis pun. Pasal apa? Pasal dia tidur. Bukan orang bang baru tidur. Dengar dah orang tua ni. Ya, wiskat lagi. Dah tidur. Tu balik awal. Wa anil majnuni hatta ya'qila. Dari orang gila sehingga dia berakal. Maknanya siapa akal dia tu sihat. Siapa dia menjadi waras, maka tak pada waras tu adalah dosa pahala. Kalau tinggal hak wajib dosa, kalau buat hak wajib, buat hak baik, hak sunat, boleh pahala. Hadis di atas menyebut tentang orang gila, tak sebut tentang orang pesan. Orang gila.
Oleh itu dikiaskan kepada semua orang yang hilang akal tidak wajib mengqada semayang disebabkan keuzuran yang berlaku padanya. Maknanya siapa yang pitam, yang pengsan, yang hilang akal, koma dan sebagainya sampai daripada sebelum masuk waktu semayang sehingga selesai waktu semayang, maka semayang itu tak wajib qada. Walaupun lama. Umpamanya kita buat contoh 1 rakaat. Dia pecang selepas semayang maghrib. Pukul 8 pecang. Sedar daripada pecang selepas waktu subuh. Pukul 7.30 umpamanya. Maka subuh tu tak wajib qada. Kerana pada ketika masuk waktu subuh, dia orang yang pecang ini tidak mukallaf. Tak mukallaf. Balik. Tapi tidak mukallaf. Apa tidak mukallaf? Tidak dikenakan kewajipan bebanan hukum syarak. Tidak ada akal. Batu semayang ni wajib selama ada akal. Akal tak ada, tak wajib semayang. Orang pesang tak ada akal. Pitam. Dia pesang selama 20 tahun. Ada berlaku kes 20 tahun, 32 tahun, 28 tahun. Tak. Dia pitam, dia koma, dia panggil koma. Dia pitam, pesang tu lah, tak sedar diri. Dia panggil koma. Kalau keras tu, dia panggil titik tu. 30 tahun, 30 tahun tak wajib qada kerana dalam masa 30 tahun dia tidak mukallaf. Walaupun baligh, tapi satu lagi syarat tak ada, iaitu akil yang berakal. Nak jadi mukallaf dia kena 2. Balighun akilun, baligh dan berakal. Baligh dah tapi akal tak ada. Tapi kalau pitam kita sengaja, tak, pesang tu kita sengaja, maka wajib qada. Dia tahu dah dia buat benda ni boleh menyebabkan bahaya pada diri dia sendiri, tebang juga buat. Nak pesang umpamanya, maka pesang tu disengajakan. Bukan kemalangan. Walau bagaimanapun orang yang tidur diwajibkan mengqada sembahyang kerana terdapat hadis yang menyebut mengenainya, iaitu hadis yang bermaksud barang siapa yang tertidur atau terlupa mendirikan sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang apabila mengingatinya. Tidur ni sama dengan orang pesang juga, tapi dia yang paling ringan. Idrak dia itu tidak berat, hilang daripada tubuh badan. Idrak ni pasal indera lah. Boleh menghidu, boleh merasa, boleh melihat, mendengar. Hak tu hilang juga daripada orang tidur, tetapi sedikit sahaja. Kita sentuh sikit, bangun selalu. Ada pun orang pesang geruk tak bangun. Orang koma, orang pitang geruk tak bangun. Dan lagi pula ada hadis sebut pula tentang orang tidur, man nama an salatin, al hadis. Siapa yang tidur daripada sembahyang, maka hendaklah sembahyang bila dia bangun daripada tidur. Bagi kanak-kanak, mereka wajib disuruh mendirikan sembahyang bila sampai umur 7 tahun dan dipukul bila meninggalkannya sembahyang ketika umurnya 10 tahun. Semua ini bertujuan membiasakan mereka dengan sembahyang. Rasulullah SAW bersabda, Muru sabiyya bis salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 fadribuhu 'alayha. Suruhlah kanak-kanak supaya sembahyang bila sampai umur 7 tahun. Dan apabila berumur 10 tahun, maka pukullah mereka jika mereka meninggalkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam lafaz hadis di sisi Tirmizi, ajarlah anak-anak sembahyang. At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hasan dan sahih. Budak-budak bila umur 7 tahun, dia belum lagi balik. Kerana balik ni sekurang-kurangnya 9 tahun. Tetapi bermula dengan 7 tahun itulah kita wajib menyuruh budak ini mengerjakan perkara-perkara yang fardu ain. Perkara fardu ain yang paling penting sekali iaitu sembahyang. Maka anak kita bila masuk waktu subuh, hari ni hari jadi dia yang ke-7, umpama hari lahir ke-7, maka 7 tahun dah. Kemarin tak wajib kita suruh sembahyang subuh. Hari ni genap 7 tahun wajib kita sembahyang subuh. Sekarang masuk waktu zuhur, kita wajib pula suruh. Wajib ni atas dalam fardu kifayah. Fardu kifayah antara mana? Antara ibu dan bapa. Maknanya kalau ayah dengan mak ada di rumah bersama anak, maka kewajipan dipikul oleh ayah suruh. Ayah pergi kerja, ayah keluar musafir, maka wajib itu terkena pada mak pula. Maknanya bila ayah tak suruh anak tu sembahyang tadi, satu dosa dikira dalam buku dosa ayah tu. Sekarang masuk waktu zuhur sampai asar, tak sembahyang budak ni, tak berdosa, tapi berdosa ayah pasal tak suruh. Kita bayangkanlah kalau kita biar anak kita ni sampai besar panjang,
2-3 belah beradik, banyak mana dosa ibu bapa. Nah, ini yang dia katakan, orang yang menyia-nyiakan ahlinya, cukuplah dosa anak bini saja. Padam dah dalam dia menghadap Allah untuk menerima seksa yang bersangatan. Kafa bil mar'i isma man yudayyi'am man yakutuk. Cukuplah seseorang itu membawa dosa ataupun dikira berdosa dan banyak dosanya dengan dia mensia-siakan mana orang yang di bawah dia. Nah, pada dosa anak dia, ayah masuk neraka tunggu langgang. Tak kira dosa ayah gitu. Dosa ayah tak masuk lagi, cari makan haram, tak, menyokong kezaliman dan sebagainya, tak kira lagi. Tak suruh anak semayang. Dah. Jadi ni ramah dah, tak suruh anak semayang. Kita tak gerak subuh pun, dah biarlah siang dia hari ni tak sekolah. 7 hari dah, 6 hari dah duduk pergi sekolah, hari ni letih ni. Dia tidur dah. Dia begitu. Ini buah apa? Wajib, kalau tak suruh 5 kali sehari, 5 dosa ayah dapat. 1 hari 5 dosa. Seorang anak, hak 7 tahun. Dah kalau ada 10 anak, 50 dosa 1 hari. Dia tak suruh semayang. Anak 10 orang ada 7 tahun ke atas, tak? 1 hari 5 waktu semayang. 10 orang anak, 5 kali 10, 50 dosa. Nah, 100 hari 5,000 dosa. 10 tahun 3 kapal kargo. Nah, ni masalah. Nah, ni kita kena dengar. Bila dengar berasa takut. Nah, berasa takut. Bila takut betul kohor-kohor. Nak buat sekaligus payah. Pasal ada haji buat, beransur-ansur. Nah, tak boleh nak pakai buat sekaligus tak jadi. Nah, tak hari ni juga suruh semayang. Tak mau semayang, tak. Tak payah pukul. Pasal apa? Nabi kata pukul umur 10. Fadribu alaih fadribu. Ndaklah kau pukul akan anak itu alaiha atas meninggalkan semayang. Anda ni terki atas meninggalkan semayang. Bila tak semayang, bila sampai umur 10. Umur 7 tak semayang, tak pergi. Suruh wajib suruh. Umur 10 tak semayang, suruh dah tak semayang, pukul. Bila kita pukul, maka kita sayang anak. Tak pukul, kita tak sayang anak. Gitu. Tapi pukul anak bukan macam pukul dalam penjara pudu. Pukul anak. Faham lah, pukul anak. Bukan siapa luka-luka, bukan siapa patah riak. Tak. Bukan siapa albal-bal, siapa tak boleh nak jalan. Dia gitu. Pukul, kena pukul. Dan orang yang memukul anaknya kerana tidak mengerjakan semayang, tidak akan disoal oleh Allah nanti pada padang mahsyar. Kerana itu adalah suruhan para nabi. Tak. Yang kena soal ni kita pukul orang tanpa sebenar. Itu baru semayang. Wajib juga dengan umur 7 tahun kita kena suruh anak kita yang perempuan belajar memakai tudung. Dia gitu. Tak wajibnya umur 7 tahun. Budak tak berdosa. Perintah ibu bapa tu wajib. Umur 9, kalau dia balik umpamanya 11, bila dia tak pakai juga tudung, berdosalah dia. Dia suruh dah anak dia pakai tudung 7 tahun dia pakai. Tak pakai lah hijab pula. Tak berdosa dah ayah. Pasal ayah ni perintahnya suruh saja. Dia gitu. Jadi ramai dalam dunia besar panjang dah anak. Molek-molek ada pula tak pakai tudung sikit. Ada berlaku lagi. Tak usah kata orang dia, orang kita pun ada juga anak pada tak pakai tudung. Ada satu kes tu bini kembar gantung. Kembar gantung. Bini takkan nak balik lagi. Pak kalau kali beranak kembar gantung. La ilaha illallah. Dah telaga dia luar, jenis kaga kapur dia. Kalau telaga luar ni boleh mandi tapi kena kepung kena buat pagar, kena buat dinding. Dia ada lagi buah ni. Dan jenis kapur-kapur telaga luar, 2-3 buah buah tu kau mandi situ Malah dia ada mandi. Bini kita patut, bini kita tak tahu hari tu bik luar mandi luar. Duduk dalam rumah kita boleh tahan mandi luar pakai kain sahang tu pun segang kau. Tak, ni molek-molek ada cakap dengan posmen lalu, tanya rumah ni dia macam molek, dia kata tak benar rumah ni belakang ni, sabun-sabun kembun tu pergi ke mulut. Molek-molek ada tu. Ni lepas bini kita boleh mandi, orang boleh lalu, boleh tengok, Allah berat nanang kita. Memang bukan cak ayam, cak cacing. Bini kita kan al-mar'atu aurah.
perempuan itu aurat perempuan, aurat orang perempuan ni. Fahbisuhunna fi buyutihinna, simpan-simpanlah, duduk-duduklah, ubuh-ubuhlah dalam rumah. Kalau boleh jangan beri nafkah. Kalau nak tubik juga biar orang tak nafkah. Ni baru panggil orang puang. Ni kalau terbuka bukan orang puang tu. Tu rama-rama, kupu-kupu. Kena jaga ni. Wajib suruh dia tutup aurat. Anak lelaki kita marah dah pakai seluar pendek. Pasal apa? 7 tahun dah. Benda-benda lagu ni lah yang kita banyak ceceh. Kita tak merokok menyambung dah. Tak isyak dadah dah. Tak berzina dah. Tak rogo orang dah. Anak-anak ni pula. Jadi dosa masing-masing. Dosa masing-masing. Macam-macam jenis dosa dalam nak menghadap bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Azan dan iqamah. Kita masuk pula tentang azan, tentang bang dan iqamah. Yang pertama azan. Azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu sembahyang fardu dan untuk menyeru orang Islam supaya berkumpul mengerjakannya. Al-azan. Al-azan makna al-i'lan, pemberitahuan. Nak beritahu kepada orang telah masuk waktu sembahyang dan nak beritahu marilah sembahyang beramai-ramai. Dia gitu. Itu tujuan azan, Hukum azan. Azan disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang, sama ada sembahyang tunai ataupun qada. Ia adalah sunat muakkad alal kifayah. Sunat muakkad atas jalan kifayah. Bagi suatu kumpulan tuntutan sunatnya terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Bagi individu pula yang merupakan sunat aini, sunat ain, pahala sunat diperolehi bila dia melakukannya. Azan juga merupakan satu perkara yang sangat penting dalam menzahirkan syiar-syiar Islam. Baik. Azan ini hukumnya sunat yang sangat dituntut. Bahkan kalau kita sembahyang seorang pun sunat azan. Sunat kita azan. Kita seorang, kita berhenti kereta tengah jalan, sembahyang bawah pokok, jauh lagi ni nak musafir ni. Banalah Zuhur, masuk waktu Zuhur kita pun bang seorang diri. Kita pergi ke laut seorang diri, duduk dengan visi. Tak ada orang seorang kat unjang kita. Masuk waktu asar, sunat kita bang. Sunat bang. Dah bang tu benda nak kabar ke siapa? Dah tengah-tengah laut tu. Bila kita bang pada tempat yang tidak ada orang, maka tidaklah perlu kita mengangkat suara dengan kuat. Adapun untuk memanggil orang, maka afdal diangkat suara dengan kuat. Dia gitu. Jadi bila kita bang seorang diri tengah laut dalam hutan, kita bang perlahan lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dah tepi lah. Pasal memang tak ada orang dah. Kalau kita duduk pada tempat yang bukan negeri orang Islam, maka sunat muakkad kita melakukan azan apabila masuk waktu sembahyang. Umpamanya kita berhenti musafir 3-4 orang kereta, berhenti sembahyang biar rok kita biar pacat, maka sunatlah kita azan. Kata di situ bukan penempatan orang Islam. Adapun kampung orang Islam wajib diadakan azan. Dia gitu. Mesti kena ada azan. Sunat, tapi kalau tidak diadakan azan, maka kata setengah ulama berdosa kampung tu. Dia ada kampung tak ada surau. Tak ada surau dulu kampung tu. Nampak? Beres. Nguli mati hak mau. Dalam ada surau tak mari. Tak ada surau beres dulu. Ada ke orang Islam tidak berahi ke surau? Tak berahi. Kalau nak ambil rumah dekat surau tak ambil tak jadi. Kalau nak sewa rumah tengok kat surau tak jadi, sewa kat lain. Pasal bising bangun bang. Bising dengar orang bang ni. Dalil disyariatkan azan berasas kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala, "Idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'." Apabila kamu disuruh untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini dalil daripada Al-Quran. Idza nudiya lis-salah, apabila diseru. Nudiya ni diseru, maksudnya dilaungkan azan pada hari Jumaat. Jadi azan ini adalah satu tuntutan agama. Dalil as-sunnah, Nabi SAW bersabda, "Idza hadaratis salah falyazin lakum ahadukum waliyummakum akbarukum."
bila tiba waktu semayang, maka salah seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan, dan orang yang paling tua di kalangan kamu hendaklah menjadi imam kepada kamu. Kita duduk pada satu tempat yang bukan ada tempat imam dan Bilal rawatib. Macam kita surah ni, dia ada imam yang tertentu dah, ada Bilal yang tertentu, mana tu tugas dia lah. Hadis ni pada tempat yang belum ada imam dan Bilal rawatib yang telah dilantik. Umpamanya tengah padang, tengah laut, tengah hutan, kita ramai-ramai ni masuk waktu semayang, maka pada ketika itulah hendaklah seorang melaungkan azan dan seorang yang terpilih menjadi imam. Adapun pergi pada masjid dan surau, ada dah muazzin dan imam yang dilantik secara lah tu. Kami masuk dalam bilik Tok Bilal pula. Dia ambil mikrofon ni, dah baca hadis ni, Nabi Jurubang. Secara tu hiji orang. Tu tempat yang telah ada imam dan Bilal yang telah dilantik. Tu tak kena dah. Tu biar dia dah. Ni pada tempat yang tak ada Bilal, tak ada imam, maka salah seorang daripada kita hendaklah azan. Fali azin tu perintah. Bukan makna nak azan tak apa, tak mau azan pun tak apa, tapi ni perintah. Fali azin, maka hendaklah, jadi aku perintah supaya dia melaungkan azan dan menjadi imam yang paling tua di kalangan kamu. Yang paling tua, mana sama-sama pandai tau. Yang paling tua Akhbar. Yang paling tua Akhbar. Dua syarat yang paling penting mendahului segala syarat yang lain, iaitulah qari dan pula faqih. Pandai hukum-hukum bab sembahyang dan pula betul bacaannya pada rukun-rukun sembahyang. Itu syarat yang lebih utama. Qari dan faqih. Faqih ni maknanya faham dalam selok-belok sembahyang. Dia faham hukum-hukum. Kalau begini hukumnya begini, kalau begini hukumnya begini. Dia Akhbar jadi imam. Kemudian pula qari. Qari ni bukan sedap. Maknanya betul segala rukun-rukun sembahyang yang bangsa kauli, dan maknanya boleh membaca Al-Quran. Dia gitu. Patut sama-sama qari, sama-sama dah dengan faqih. Hak mana pula nak lebih? Tengok mana suara sedap. Kerana sedap suara ni orang alik mayang. Orang alik dengar ni tak kaya atas lain. Seronok macam kita semayang Mekah tak? Tak anyuk mayang kapun anyuk. Anyuk Tok Imam je pun nak ubah. Mekah jadi lain macam selalu dah. Sedap dengar suara imam. Spekar tak tahu kira lah. Suara tu sedap pula. Bismillah tu kita Allah sedap. Ni puas hati semayang. 5 hari lah gitu. Seronok semayang. Kalau panjang sikit lagi sedap. Kalau kapung baca panjang gitu, nyusul Tok Imam suruh ketika. Mereka baca panjang suara tak sikit orang. Jadi kalau boleh orang tua lah, sama-sama pandai belakang, sama-sama qari, maka yang suara sedap. Sama-sama sedap suara, maka ambillah yang lebih tua. Ambil yang lebih tua. Azan telah disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Masa di Mekah tak ada azan. Tak azan lagi. Mekah. Kalau pasal Mekah, di Mekah belum lagi boleh semayang terang-terangan. Kalau azan nak ni, azan tahu dah sembunyi kat negara Islam. 5 rijak selalu. Semayang sembunyi-sembunyi. Jadi bila sampai di Madinah, didirikan negeri Islam yang pertama, Madinatul Munawwarah. Madinah maknanya bandar Nabi, Munawwarah maknanya negeri bandar yang diberi cahaya oleh Allah. Di situlah tertegak negeri Islam yang pertama, maka disyariatkan azan pada tahun yang pertama hijrah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya ketika orang Islam datang ke Madinah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu tidak ada orang yang menyeru melakukan azan untuk menunaikannya. Pada satu hari mereka berbincang mengenainya. Berkata sebagian daripada mereka, gunakan loceng seperti loceng orang Nasrani. Sebagian yang lain berkata, gunakan copong seperti tanduk, yakni trompet yang digunakan oleh orang Yahudi. Lalu Umar radhiyallahu an berkata, mengapa kamu tidak menyuruh seorang bangun untuk menyuruh semayang? Lalu Rasulullah bersabda, wahai Bilal, bangun dan serulah untuk sembahyang. Ini sejarah ditasyri'kan azan. Sejarah azan. Kita azan lama dah, bang lama-lama dah sejarah dia. Sejarah tentang bang, asal bang ini daripada 2 orang sahabat, iaitu
Sayyidina Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Abdullah bin Zaid. Dua orang, bukan Abdullah Makzi, Abdullah bin Zaid. Kalau cerita tentang sejarah bang ni, dua orang ni nama naik sama dalam kitab-kitab ulama pada bab-bab bang. Jadi pada siang harinya berbincanglah, hidup bincang. Bila dah boleh semayang jemaah dah, boleh semayang terang-terangan dah, tak takut dah musuh pasal duduk negeri sendiri dah di Madinah. Kita nak panggil gua ni, nak suruh mari sama. Pasal apa? Semayang jemaah dah. Dah ni mari pukul 2, ni mari pukul 3. Seorang mari. Nak suruh kumpul molek. Jadi ada yang buat cadangan gini lah, kita ikut orang-orang Kristian. Kristian yang pakai loceng. Kristian pakai loceng. Ada orang kata tak boleh, kita ikut Yahudi molek, pakai tiup sunnah. Tiup sunnah, kalau dengar sunnah, kalau mari semayang jemaah belaka, masuk waktu. Pada waktu ini cerita Sayyidina Umar. Pada malam sebelum cerita ni, Abdullah bin Zaid, dia bermimpi. Dia nampak seorang laki-laki pakai jubah, pakai serban, pegang loceng tangan. Kata Abdullah bin Zaid dalam mimpi tu lah, dia kata nak jual loceng. Tanya laki-laki tu nak buat dia, nak panggil orang sembahyang. Bila kita katak loceng ni, boleh panggil orang sembahyang, nak sembahyang jemaah. Kata laki-laki ni, ginilah dasar pakar loceng ni, gini aku ajar ni. Aku ajar ni. Maka laki-laki tu ajar Abdullah bin Zaid dalam mimpi. Dia ajar gini, mu sebut kalimah bang Allahu Akbar ni sampai habis kita bang dah ni. Ni sejarah ni. Itu sejarah. Mimpi sahabat ni bukan mimpi kita. Faham tak? Dia panggil ru'yatus salihah, mimpi yang salihah, mimpi baik. Mimpi yang ada guna, bermanfaat ni. Jadi keesokannya dia pun bangun daripada tidur Abdullah bin Zaid. Dia mari khabar kepada Rasulullah SAW. Dia kata gini, kita nak panggil orang bang ni, kita kata gini. Dia pun khabarlah di mimpi, orang laki-laki dalam mimpi ni suruh kata lagu ni lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kepada habis. Nabi kata, benar mimpimu. Mungkin panggil Bilal, suruh Bilal bang. Teh dulu. Suruh Bilal. Mungkin panggil Bilal. Yang mimpi Abdullah bin Zaid, tapi Bilal yang pertama, orang yang pertama muazzin Bilal. Yang pertama kali bang sejarah Bilal. Yang mimpinya ni Abdullah bin Zaid, Bilal tak mimpi tentang bang. Ini ada hikmah dia. Jadi Nabi kata mungkin panggil Bilal wak mari sini. Pasal apa panggil Bilal? Fa innahu anda sautan minka. Nabi kata kerana Bilal suara lebih kuat dia mu. Bang ni nak panggil orang ramai. Mu Abdullah bin Zaid sahabat aku tapi suara kau. Dia gitu. Bilal suara kuat. Sebab itulah dalam kes bang ni suara kuat Abdullah. Sedap nombor 2. Suara kuat. Sebab tujuan iklan nak kuat. Bila kau tak dengar macam orang iklan lah masuklah kampung. Kalau tak kuat suara tak pakai amplifier, orang tak dengar iklan. Dia cepang lari masuklah kampung kan. Puan-puan dan puan-puan, perabot batu anam kembali lagi. Tengok perabot batu anam tu. Faham? Nak suruh kuat. Maka mari pun bila mari Nabi kata muajar hak munafik dalam mimpi. Abdullah bin Zaid pun ajar se. Bila ajar bila pun teh bang sekali. Kuat suara bila. Bila bang pertama kali dalam sejarah dilaungkan dengan begitu kuat, Sayyidina Umar duduk dalam rumah tubik, lari dalam keadaan bercecerang selendang di atas bau. Ini dalam sejarah dia. Selendang atas kepala bau ni peleret tanah. Terkejut dengar. Pasal apa terkejut? Dia mari dekat, dia kata mu dengar tuan ni kalimah ni. Pasal semalam aku mimpi gini juga. Dua orang mimpi. Sayyidina Sayyidina Umar Al-Khattab dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Bila tak ada kena-mengena. Dia mula-mula bang pasal dia suara kuat. Suara dia makan jauh 3-4 kilometer.
Jadi tak pada itulah siapa yang bang orang agak panggil Tok Bilal. Daripada Bilalnya. Tak orang panggil Tok Bilal juga. Padahal Tok Muazzin. Nah, Muazzin tukang azan, tetapi nama hak mula-mula Tok Bilal orang panggil Bilal. Nah, Tok Bilal. Nah, pasal apa? Pasal tugas sama je. Orang ambil roi nama orang yang mula-mula. Macam ni lah kepala-kepala ngak orang panggil Raum. Padahal nama molek Abdullah, tapi dah dunia asal nak tukang awak mula perangai gitu juga, buat zalim pada orang. Orang panggil Raum, orang panggil gitu. Dah. Jadi daripada inilah, tak pada itulah bila pun bang sampai ke akhir hayat. Siapa ada orang baru bila pecing bang. Dah orang dah. Akhir umur bila berhenti bang. Berhenti bang. Pernah berlaku dalam ketika akhir umur bila, maka datang Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Dia kata, mubang sekali hari ni lama dah dengar mubang. Zaman Rasulullah itu kata mubang hak mau dah, Rasulullah wafat dah, dak bang lah ni. Tak. Bila pun dak gerak dah. Bila dia bang sekali, semua orang Madinah tubik, terkejut habis. Orang habis menangis-nangis sahabat kerana ingat ke Nabi. Dah lama dak bang. Bila ni juru azan Nabi, tukang bang Nabi, Tok Bilal Nabi. Nampak? Hebat Bukan Tok Bilal Abari. Tok Bilal Nabi. Bila dia bang, sahabat-sahabat yang masih ada yang lanjut umur nangis belaka. Nah, tak pernah lagi siapa begitu semua orang dalam keadaan duka cita itu, kerana dia telah bang sekali menyebabkan orang teringat Nabi masih ada. Padahal Nabi wafat dah. Sayangnya ke Nabi ni dengar suara Bilal, ingat Nabi. Tak? Kita rabang tok itu terus. Tok itu bang. Kau tutup itu. Habis kuat dia kata kau kat TV rabang. Nak dak pergi. Siapa lelah rabang dak hari. Tok Bilal daripada umur 28 tahun jadi Tok Bilal. 48 putung gigi cukup kat. Siapa tinggal gusi saja bang dak hari kok. Nampak gua ni. Bahasa gerak hati terus. Tutup terus. Welding terus hati. Tak ada apa. Lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di mana-mana pun bang beginilah. Di Indonesia, di Malaysia, Mesir, Jepun, Vietnam, Jordan, Amerika, pergi India, sampai Kanada. Semua sama saja kalimah bang. Hak inilah daripada cerita Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar. Walau bagaimanapun Rasulullah telah pun didatangkan wahyu, inilah lafaz bang ni. Mengatasi mimpi dua orang sahabat ini. Batu bila Abdullah bin Zaid royak, Nabi pun suruh dipanggil Bilal sekali. Benda hak sama juga yang Nabi dapat tahu daripada wahyu. Jadi yang paling utama bang kuat dan betul sebutan. Sebut betul dan kuat. Learning ada amplifier, jadi taklah berat sangat macam orang dulu-dulu. Orang dulu tu dia pakai copong. Ingat tak itu? Hak bang pakai copong. Ni pakai copong tangan ni. Copong sok. Sudah bang buh tak basikal. Balik mula copong. Bang nama dulu tak ada kara-kara nak ada lagi. Orang dulu-dulu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak wasa boleh, nak wakaf pun boleh juga. Daya berbalah. Orang tanya Syekh Atiyah Saqar, dia jawab wasal adalah lebih afdal. Tapi kalau kita wakaf tak ada masalah apa-apa. Wakaf ni berarti Allah, dia kata wakaf afdal bukan. Bukan wasal afdal. Wakaf lebih afdal. Silap kita. Wakaf ni gua ni berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu wakaf. Afdal kata ulama-ulama. Wasal ni sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni sambung. Dua-dua betul belaka. Allah, betul Allah Akbar, Allah Akbar sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah ni, ila ni jangan panjang.
Jangan panjang. La tak panjang. Jangan ila tu. Ada tu bila di bang panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Ila tu jangan panjang. Ila tu 2 harakat sahaja. La tu tak apalah panjang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyawa situ. Tapi ada juga orang bang asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sah tak? Sah. Tetapi yang apa mestilah orang yang lebih tepat menyebut. Dia gitu. Pasal makna tak lari. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah 2 kali. Ha tu jaga baik bagi di atas. Dengan fathah, bukan kasrah. Ada bila dia bang kasrah. Hayya 'alas salah. Hay tu baik. Bukan hay, ha. Ha di atas bunyi ha. Lepas tu ya bertasdid, ya takdud. Hayya gitu. Hayya. Ni hayya. Jadi hayya kan ni. Hayya. Macam sini kita baca sebut hayya tu. Tu betul. Ni tu bila doktor hayya. Lepas tu hayya 'alal falah. Dia gitu. Hayya 'alal falah. Mati dengan ha, bukan mati dengan he. Kalau falah gitu jadi benda lain. Makna padang bola. Falah, padang bola. Mari ke padang bola. Tu yang kita dia benar. Itu tu. Padang ataupun makna hutan. Hayya 'alal falah dengan ha, makna mari kepada kejayaan. Hayya 'alal falah dengan te marbutah belakang, mari turun padang. Benar 17,000 main bola. Yang tanggungjawab tu bila? Tu bila punya masa? Sikit saja lari makna berubah. Itu bahasa Arab. Jadi belajarlah sebut dengan betul. Mana-mana bang tak betul, jangan berhenti bang. Teruskan bang dan berbetulkan dah. Ada orang bila kita kabur tak betul, tak mau bang, malah bang tu. Dia macam gitu, jadi susah orang. Kadang-kadang kita tak pandai tegur. Orang tu bang tak apa comel. Kita kabur molek supaya dia ni rasa nak bang lagi, tapi rasa nak baiki. Kena pandai. Cara tegur tu bang dia, bang berbang tu. Kata, kawan tu Allah, mati angin tu. Dia bakal kutuk gitu. Pokoknya mana kita nak baiki orang, mana kita puji dulu sikit. Jangan banyak sangat. Macam orang lah baca Fatihah banyak sepak tak kena. Jangan kabur 8 sepak. Kabur dulu. Kabur 8 sepak malah tak ada lagi dah. Tak lagi dah. Kata baik aku biar tu. Main pegang ni. Bismillah aja 8 tahun. Jadi hayya 'alal falah, mari kejayaan. Hayya 'alal falah, mari kepada hutan, mari kepada padang. Jaga baik. Hayya 'alas salah, tu dengan he, dengan te marbutah. Maknanya sembahyang, tapi kalau kita buang te, mari ke dalam api. Hayya 'alas salah, mari kepada api. Dia solat maknanya api. Nampak? Yaslan narul kubra, nak membakar akan dia oleh api yang bernyala-nyala. Yasla, solat, Patut Allahu Akbar, la ilaha illallah. Banglah, biar semua orang Islam boleh bang. Bukan sedap bang, boleh bang. Pasal ramai orangnya, ramai lagi yang tak boleh bang. Kalau boleh kita ni orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, dia boleh bang. Bukan pandai bang sedap gitu gini berlagu-lagu. Tak perlu gitu. Boleh bang. Siapa masa boleh bang. Ni Papa Messi panggil suruh bang tu bola lagi. Jom. Dan ini kan dia panggil ayah dah. Ayah kena tunggu kat bilik bersaling. Tak dewan bersaling. Jadi Messi panggil lah. Bila beranak dia tengok. Anak siapa dia ni? Dipanggil ayah, tak panggil mak. Mak duduk dalam tu dah. Dipanggil ayah dah. Messi dibawa budak. Kadang-kadang ditolak atas kereta tu. Dia panggil Idris bin Yusuf. Dia panggil. Semua lari batak-batak. Cikgu jangan suka.
Bukan waktu seorang, orang lain ni. Jadi polisi semua. Nah, anda balik lah. Nah, kawan kata mu dia aku benda. Tunjuk sikit kehebatanmu. Pergi ya. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Dah molek. Molek dah. Baik, baby pun buka mata. Allah gini ayahku. Berat dan tahu. Berat dan tahu kan dia. Nah. Nampak mana? Aku bak lama pas tu dah. Molek. Nah, ada yang berlaku Messi bang. Dah ayat mau. Nah. Messi kata azan. Ne? Azan. Ne? Azan. Dia kata bang bodoh. Lari pergi panggil Toki. Toki ya. Nampak? Panggil Toki. Dia Toki tunggu bawah Toki. Jauh-jauh. Toki dia kat bawah. Tak nak tengok cucu ni. Cucu pertama. Dah anak memang dah nak bang. Warna rata tekok ni berkor pada rata pada manusia. Nak bang warna. Ni betul tak kenal. Panggil aja panggil Toki. Toki lagi bang. Toki pakai pio. Ambil anak. Allah. Biru anak. Cucu. Messi kata wak naik mula tekak lapang. Dah dia balik lagi lah. Bulan lapang. Belalak mata-mata budak. Suka ke orang ni lapang kan. Lebih kurang ke mu semua. Ditambah pada azan waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Tu, dalam kata gitu tu tidur berlaku. Sebab itulah jangan lanjut sangatlah naum ni. Bila lanjut sangat itu ilmu. As-salatu khairum minan naum. Tidur. Kalau ulang tanah Arab dia kerah tu. As-salatu khairum minan naum. Tu macam imam bunyi. Bangun. Tak. Dalam lebih baik bangun daripada tidur. Tidur habis. Pas tidur. Makan nikmat Allah, duduk bumi Allah, hidup udara Allah, langit berbumbungkan langit Allah, tak mau sujud kepada Allah. Jahatnya manusia ni. Lafaz ini disebut selepas menyebut hayya 'alal falah yang kedua. Subuh sahaja. Sungguhnya lafaz azan ini telah sabit dengan hadis-hadis sahih di sisi Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Kalau kita testlah anak-anak muda kita ni ramai yang tak pandai azan. Walaupun azan ni bukan benda yang wajib, tapi satu perkara yang sangat penting bagi tiap-tiap individu yang bernama Muslim. Biar boleh bang, biar tak sedap pun bang. Orang kata bang tadi, Tok Bila ajak mari hari ni. Kita boleh bang. Tulang kita ada seorang, Tok Imam seorang. Umpamanya dia ada berlaku gitu. Bila Tok Imam ada bang, dia tak berlaku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tak betul. Pada lagu doktor ada lagu tak tapi doktor. Ditamti yang lahan. Hayya 'alas salat. Itu tamtid yang sangat dicela syarak. Jangan buat gitu. Lagu. Bodoh tu hendak hari ni bang. Dah boleh au-au. Dia mata nak makan estung. Boleh. Panjang tak apa. Tapi jangan sampai ang gitu. Dengar dia orang Arab marah dia. Kita tak tahu ke makna. Tapi itulah. Kalau kita tengok anak-anak muda sekarang. Zaman-zaman keadaan sosial begitu berat ni. Tak minat pada pelajaran agama, tak minat pada surah masjid, tak dengar kata ibu bapa, cikgu pun pakat lawan, tak berakhir kepada hiburan, segala benda yang bawa datang daripada barat, daripada benda-benda jahiliah, minat belaka, memang kita dapat katalah majoriti orang muda ni dah reti bang.
tak pandai bang. Semayang tak pandai. Bang tak pandai. Hak pandai semayang tak pandai bang ada. Tak. Tapi ada pandai bang lebih ramai lagi. Tak. Dengar dalam TV kan, dalam radio kali suruh nyanyi. Dia sikit nyanyi sikit. Mana boleh ada ingat. Mak dia ingat. Tak. Suruh bang letak bukan. Baca sikit suruh Yasin 2 kali. Kok toki je semua. Nah, kalau suruh nyanyi tengok dalam radio nyanyi. Mak orang sunat taptah. Penyanyi di petang tu kata kakak boleh menari sikit. Menari mulai ada pang orang ramai. Dengan kamera, dengan lampu, boleh ada dia boleh menari. Itu juga sikit. Nah, sini nyanyi lagu saya sikit. Lagu saya mana minyak sekali. Lagu nanti buat sikit, buat. Boleh ada buat. Ni keadaan umat yang berlaku sekarang. Syarat-syarat sah azan, wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan mana ni. Apa hukumnya telefon yang boleh memuatkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya dibawa masuk ke dalam tandas? Sama-sama dah ni jawab ni, tapi biarlah dia musing dia. Musing dia ni. Dia awal musing telefon ni. Ringtone. Dia tanya hukum telefon, telefon yang dalamnya ada ayat Quran. Bukan buat ringtone. Kita bubuh dalam telefon kita MP3 bunyi lagu, bunyi bacaan Al-Quran. Ini kita boleh bubuhkan dalam telefon. Tak, Syekh Sudai, Syekh apa benda ni, Syekh Mahmud ke apa ke, Syekh Basit. Tak, sampai masa kita buka boleh dengar. Dia macam kaset macam apa. Tapi kaset apa tak masuk dalam tandas. Tak, kaset duduk dalam rumah, duduk dalam kereta. Telefon duduk dalam kocek. Dia jawab benda hukum. Kita jawab bukan telefon. Al-Quran tu, Al-Quran kecil. Kita nak masuk tandas, kita bubuh dalam kocek. Tidak kena ruang udara tandas, harus. Dia gitu. Ini disebut dalam kitab-kitab kafah. Jadi telefon, telefon sendiri. Quran tu dah bubuh dalam kocek. Tak? Ulama kata paling keras makruh. Betul tak Imam? Makruh. Dalam keadaan kita simpan, tak terkena najis dalam tubuh badan kita, tidak lagi haram. Ada pendapat mengatakan haram, tapi pendapat yang masyhurnya makruh. Nah, tu Quran tu bukan telefon. Quran tu dah Quran kecil tu. Pak Hafiz bola kocek. Dia nak masuk tandas, dia bubuh dalam. Mana tidak dikena pada ruang udara tandas. Kerana memuliakan dia, susuk dalam kocek. Tak, hukumnya makruh saja. Setengah kata harus. Sama macam cincin tulis Muhammad Rasulullah. Ada nama Muhammad, ada nama Allah. Ulama sebut bila dia masuk dalam tandas nak letak luar, hilang pula. Dia pun pusing, duduk di dalam, dia genggam cincin itu. Maka cincin yang bertulis nama Allah, nama Rasul tidak lagi berada dalam ruang tandas. Dia duduk dalam genggaman. Tak, hukumnya adalah harus. Jadi kalau Al-Quran duduk dalam handset, dalam telefon, lebih-lebih lagi dibolehkan. Yang makruhnya terbunyinya ringtone dalam ayat Quran di dalam tandas. Itu hukumnya makruh. Setengah ulama kata haram. Jika kita sengaja buka dalam tandas, nak pergi dengar Quran dalam tandas, nak hukumnya sengaja. Niat nak hina, barulah kufur. Tidak sengaja, yang sebab kecuaian kita, terdengar juga bunyi Quran dalam tandas, makruh. Dia gitu. Tak hari ni. Tak apalah, kita cuba jawab. Di Timur Tengah kita perhatikan terdapat dua puak yang masing-masing bertelagah antara satu sama lain, yakni puak Syiah dan Sunni. Apakah aliran yang membuatkan mereka ini berbeza pendapat, yang mana lebih baik, Syiah ataupun Sunni? Mana lebih baik ditanya. Dia masalah Syiah dan Sunnah ini sebenarnya telah lama. Perbezaannya daripada beberapa perkara. Umpamanya pada perkara perlantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Golongan Syiah ini dia menghendakinya Sayyidina Ali. Tapi pada masa itu tidak lagi bernama Syiah. Semua ini adalah angkara orang Yahudi. Orang Yahudi lah yang mencocok jarum, yang menanam semangat permusuhan. Akhirnya berkekalan sampai sekarang. Dan sebenarnya telah pun ada perbincangan untuk mengurangkan jurang antara Syiah dan Sunnah. Telah pun dibuat beberapa program perjumpaan antara ulama Sunnah dan Syiah.
Tapi sekarang kalau di Iraq ni, ini mainan orang Yahudi. Mereka nampak ada apa benda ni langkah ke arah penyatuan, maka mereka sekat. Yahudi ni dia buat macam-macam perkara, umpamanya melaga-lagakan Syiah dengan Sunnah di mana di Iraq. Terang-terang mereka serang, dia letak bom kereta tempat orang Syiah. Orang putih yang letak, ejen Mossad, ejen Yahudi yang letak, yang menyamar di sana, dia letak tempat orang Syiah. Kemudian berita daripada bilik gerakan tentera Amerika keluar maklumat, kita dapat maklumat 2 orang kumpulan Sunnah pergi letak bom di situ, supaya bila Syiah dengar berita ni, dia akan balas. Jadi 2 dalam 1 dapat. Dia boleh bunuh orang Islam, bila dia bunuh orang Islam, yang balas orang Islam pula akan bunuh orang Islam. Ini kerja Yahudi Nasara. Jadi kita nak kata hak mana yang lebih baik bagi kita ni, memanglah kita ni beriktikad mengikut akidah dan ulama-ulama fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi walau bagaimanapun Syiah ini adalah orang Islam yang kita yakin, kita letak hukumannya yang tersilap dalam beberapa perkara, dan kita tak maulah mereka ini berkekalan di dalam kesilapan mereka. Kita nak supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, supaya sepakat dengan Ahlussunnah wal Jamaah pada beberapa perkara tertentu. Ada di kalangan Syiah yang melampau, yang menjadi sesat, dan kita tak nafikan juga dalam Ahlussunnah wal Jamaah ramai juga yang sesat. Jadi yang mana yang mengikut akan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat, mereka orang benar. Kalau kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah pun, kalau Quran tolak tepi, jahat pada Syiah dah pula. Kalau kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, macam Arab Saudi mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, mengundang tentera Dajjal, iaitu tentera Amerika laknatullah, mengadakan 8 pengkalan besar sekarang, 120,000 orang tentera Dajjal Yahudi Amerika berbengkalan di sana. Dan sekarang Amerika ni telah pun menetapkan siapa yang patut pergi haji, siapa yang tak boleh pergi haji. Negara ni tak boleh pergi haji, negara ni boleh pergi haji. Negara ni tak boleh pergi, kita adakan sekatan penerbangan dan sebagainya. Kalau pergi nak tembok kapal terbang. Kalau nak pergi juga, kena buat permohonan kepada usaha Amerika, Presiden Amerika. Sekarang ni yang berlaku. Ni Ahlussunnah wal Jamaah ni. Pemimpin-pemimpin negara Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi benda-benda lagu ni, siapa saja yang duduk atas jalan yang ditinggalkan oleh Nabi, oleh Rasul, oleh para sahabat, mereka yang benar. Dan kita yakin kita nak ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saudara kita di dalam Syiah, janganlah kita anggap sebagai sama macam orang Yahudi. Tetapi mereka terjadi lagu tu adalah angkara daripada orang-orang Yahudi. Apakah dibolehkan ahli masjid isap rokok dan semayang di ahli masjid? Tempat semayang anjung pun. Apakah hukumnya? Dia gini, dia 2 pendapat yang terkenal lah, 2 ni lah, makruh dan haram. Baik, nisbah bagi mengotori masjid tu makruh kerana menyebab tersebarnya bau busuk rokok. Hukumnya makruh kalau kita hisap rokok sehingga bau kepada tempat-tempat orang ramai. Tetapi ulama-ulama fiqh mengatakan, bila kita menyebabkan dalam masjid, dalam surga berbau busuk rokok kita, makruh itu telah bertukar menjadi haram, sengaja menyakiti orang-orang yang datang beribadat dan sebagainya. Jadi dalam kes ni, janganlah duduk kat anjung, duduk jauh. Supaya asap rokok tu jangan masuk dalam surga, dalam masjid. Duduk jauh. Duduk atas bukit tu tak apa. 3 orang. Ni masalah tak ni lah. Kalau menyebabkan sampai rumah kita bau, takat makruh je. Tapi ni rumah Allah, takut-takut gitu. Kerana ulama kata kalau kita sengaja menyebarkan bau busuk ke dalam rumah Allah, hukumnya haram. Sengaja kita bubuh pojok bawah surga, kita bubuh asap rokok pun, kita tiup dalam surga, hukumnya dia haram dah pula. Jadi jaga-jaga. Apa hukum orang yang sokong Islam tapi tak mau mengundi? Tu imam tapi tak hadir mesyuarat parti tanpa uzur. Ni kau belaka nak jawab ni. Ni tanya ahli, kena tanya presiden lah. Tanya apa benda pihak pimpinan ni. Dia mengundi ni maknanya kita memberi sokongan pada orang yang buat baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong pada perkara takwa, perkara kebajikan. Orang nak mendirikan negara Islam, orang yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan
kuasa kuasa memerintah dalam negara, maka kita ni kewajipan kita memberi pertolongan. Setakat yang kita boleh tolong dengan kita gunakan pen dan pensel ketika pilihan raya, maka tolong itu menjadi satu kewajipan. Jadi hukumnya pada pandangan yang kita dengar daripada ramai ulama-ulama, maka wajiblah kita orang Islam, bila ada orang nak melakukan perkara yang baik seperti ini, nak menolak ke perkara kesesatan yang semakin hebat, maka itulah menjadi kewajipan bagi kita. Dikira juga sebahagian daripada jihad yang kecil. Tak apalah, kecil-kecil, tapi kita turut menyumbang di dalam nak melihat keamanan dan kembalinya Al-Quran dan hadis bertakhta di dalam negara. Tok Imam tak mesyuarat tanpa uzur, tak ada mesyuarat. Dah hadis semua ke gua ni? Tok Imam. Tak ada lagi mesyuarat. Dia gini, dia buat mesyuarat di surah lah, senang. Tok Imam ni letih dah gitu gini, tak buat mesyuarat. Lepas pada kuliah, lepas pada sembahyang Syak berjemaah, buat mesyuarat. Kerana mesyuarat di zaman Rasulullah pada masjid. Pada awal Islam dalam rumah-rumah sahabat, kerana takut tak ada tempat lagi. Di Madinah semua buat dalam masjid. Mesyuarat perang, mesyuarat jihad dan sebagainya, buat dalam surah dalam masjid. Apakah diterima awalan orang yang kuat juang agama tapi tak berakhir sembahyang jemaah atau tak sembahyang? Kalau pasang bendera ke takbir ke, dia kuat sekali. Tapi penjah itu ni. Ni pakat-pakat betul lah. Dia kewajipan kita dalam Islam ni banyak kewajipan. Kewajipan yang paling utama selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang. Bila kita sembahyang, barulah kita diterima amalan yang lain. Kalau kita duk sibuk sangat benda lain, sembahyang hak asas kita tak buat, memang tak kena lah. Apa-apa jua pun tak, apa-apa jua pun tak kena. Sama ada perjuangan, sama ada apa benda, pergi ke Mekah, puasa, zakat, haji, tak jadi kawal kerana sembahyang tu tak ada. Jadi kalau setakat tak sembahyang jemaah, maka boleh tahan kira lagi. Tapi sebaik-baiknya bila kita dah bercakap tentang nak kepada Islam, maka kita lah menjadi apa benda ni, panduan ataupun ikutan supaya dijadikan contoh oleh orang yang lain. Kita dah sembahyang, kita nak cakap tentang Islam, suka dorang lah. Kita cakap tentang nak ada Islam, anak kita paling tak tutup. Benda-benda lagu ni lah, kalau kita buat tak ambil cakna, maka lari semua. Dia biarlah lengkap. Sebab itulah yang pertama sekali kita mula dengan diri kita sendiri. Wa qaddimu li anfusikum. Dalam bab Islam sekali pun diri kita sendiri. Tak, lepas tu anak bini kita. Barulah kita, orang tengok bila kita bercakap, orang dok ni bila orang bang apa ni, orang duk main kita dah kopi wah duk main belakang buang-buang. Lepas tu kita nak ajak orang pula supaya sokong kita. Orang tengok boleh leceh dah. Ni benda-benda lagu ni tak mau sebut, kena sebut. Tak sebut tak jadi, bakal anyut semua. Jadi dia kena sebut. Dan bukan seorang dua sebut, sepatutnya semua ustaz-ustaz kena sebut semua. Kena sebut semua benda ni. Kerana kita tengok lerengnya ikut pihak ni banyaknya. Kuat sangat. Bila ceramah, tapi bila ngajar semua lagi. Jadi rugi kita. Siapa tanya ayah mati, macam ketikus tengok si. Tak reti berlaku nak buat. Siapa tanya hukum tolak cerak, tak reti nak putusan. Cari orang juga. Tanya orang ngajar kita tak mau. Jadi betul semula. Udkhulu fi silmi kafah. Ambillah agama Islam semua sekali. Bukan di segi satu pihak saja. Mengaji habis kita buat Islam belaka. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Maknanya kita ambil sebahagian, tapi hak bak ngaji, bak jemaah, bak surah malah nak pergi, maka kita ikut jejak langkah syaitan. Kita ambil sejuzuk sebahagian saja daripada tuntutan-tuntutan agama. Apakah dalam amalan orang yang kuat juang agama, tapi bagaimana pula pandangan Islam pada mereka yang jenis memilih ustaz? Contohnya ustaz ni tak sedap duduk. Tak sedap duduk. Mana ni? Tak sedap duduk luar. Tak sedap duduk luar. Pakai serban tapi cakap masuk orang azan. Orang ngajar dah endah. Tapi kuat tabligh. Orang ni pula ni. Dia gini lah. Sebab itulah kita dia nak kata ke orang tau. Orang ni bila dia sekarang ni, dulu lain. Dulu ni orang ngajar tak ramai. Sekarang ni ramai orang ngajar di mana-mana. Bila ramai orang ngajar, mesti dia akan ada berasa ni kurang, ni lebih, ni kurang, ni lebih. Dia akan timbul apa-apa gitu. Kalau salah tuang yang atau kedai, maknanya kalipat kita atau kedai setuang kalipat. Maka tak ada kopling.
Tapi kalau pak tuang, kedai tu pak tuang kali pak. Kali pak juga tapi pak tuang. Akan ada timbul ni tak dak. Ni dak ni tak dak. Nah, sebab tu. Nah, nak suruh sama sedap payah. Jadi masing-masing dah. Jadi kalau tak sedap pun, kalau betul dengar jugalah. Dia tak sedap pun, tak nak betul. Lepas tu kalau kita ambil nak ceritalah pengalaman kita ngaji itu ngatuk masa zaman dulu, ngatuk masa ngaji. Ngaji pukul 10.30 malam, habis pukul 1 malam. Dah kitab bukan kitab Jawi. Tebal-tebal sikap. Baca sebaris. Wazalika, main wazalika. Gitu. Tapi biarlah nak ilmu. Hak mana kalau hak jenis orang muda-muda ni memang tak ngaji hak jenis gitu. Jadi kita tengok kadang-kadang orang-orang yang ilmunya banyak tapi orang mari tak ramai. Sebab tu kita sangat duk nak sedap sangat. Kita lupa sebenarnya kita nak ilmu. Jangan duk pilih sedap sangat nak ilmu. Alim besar tapi tak ramai orang tengok pasal orang nak sedap nak gitu. Ni lebih pandai, lebih alim lagi, boleh jawab macam-macam masalah. Tapi dia slow cari dengar. Dia orang jadi kurang. Orang jenis ngatuk mata. Video banyak siang ngatuk mata. Dak dua baris baca sembang tarihan. Jadi kalau boleh lah, dah kita dah berasa tak sedap, jangan kata tak sedap. Berasa tak sedap, memang di hati kita dia ada rasa sedap, rasa tak sedap. Jangan kata tak sedap. Bagi tak sedap. Jangan kata kita tak baik. Nak ni kawan tu mengajar lengah-lengah. Dah lah kita tak bayar gaji dia. WhatsApp mampu bahan dia tengah jalan. Kita tak sedap. Kata korang tak sedap pula. Jadi kalau tak betul baru kita kata korang. Ngajar mengaruk, kita kata korang. Hak halal jadi haram, haram jadi halal. Hak tak boleh jadi boleh. Tu tolong kata dah. Jangan mengaji ni lagu tu. Kemudian dah lagi 2 lagi tak? Sejam dah. Ada berapa minit ni? 3 minit lagi. 3 minit lagi masa. Apakah hukum langgar kucing tak sengaja? Dia kalau tak sengaja ni bukan kata kucing langgar je keke tak apa. Tak sengaja. Sebab tu kalau kita bawa kenderaan, kalau kita tengok binatang kalau boleh kita break dah. Kalau tak dah nak break, kadang-kadang break bayar belakang langgar kita pula. Tu lain dah. Kalau boleh kita ngelak lah. Kita slow sikit binatang-binatang ni. Sebab bila binatang, bila walaupun tak sengaja, dia kena sakit. Masuk dalam langgar patah kaki 3 bulan. Tak ada orang seorang mari tengok. Mana ada orang marah terbiskut Mary. Kucing 2 minggu duduk langgar, patah kaki lenyek di motosikal. Tak ada orang mari menawar. Hujan panas tu, kelapa orang lu panjang umur hidup lah. Jadi susah sangat kalau kena. Jadi kalau kita tengok binatang tepi jalan kali pun, kita slow sikit. Takut-takut dia menitah. Kena dia. Apa pandangan Ustaz tentang harga mas kahwin yang diletak tinggi bagi seorang perempuan bekerja sebagai kerani biasa je? Dia nak biar ni, dia kena aku kucing tu. Jadi liar belaka. Jadi gini, Nabi khabar dah. Yang paling afdal, yang paling berkat sekali Aisyarul Mu'an. Yang paling rendah mas kahwin. Jelas dah Nabi khabar. Yang paling berkat sekali perkahwinan, paling murah mas kahwin, paling rendah. Janganlah letak tinggi-tinggi. Jangan fikir ada berapa belanja. Dia kira nak beli kebesar tu susu kat 2 lari. Tak kira gitu padang. Yang mana paling murah belanja, paling afdal. Kerana syarak tak suka tinggi-tinggi sangat. Kadang-kadang membawa pada pertandingan musyarakah dah, jadi berlawan. Jadi berlawan, jadi kecewa, jadi bangga diri, sombong. Ni semua ni arah kebinasaan belaka. Jangan kira je kita bela dia rohak. Kita fikir ni dia nikah dengan anak kita, bulan-bulan pula berapa? Bukan sekali tu dia beri 500 riyal mas kahwin, bulan-bulan pula 1000 sebulan. Bagi hantu dak kamar biti laki. Ada amor minggu lepas busi bulan. Pusing tengah meja pusing. Minggu ni mesin basuh pula ada amor. Siapa ke tua lagi dak pasti, lagi dak pisah, ada amor rupanya bagi mereka. Sungguh. Kita ada tak ada pitih ni bulan ni lebih 400 belanja. Balik sekarang. Beli robot robot baru. Beli robot baru cara bodoh.
Puang sungguh. Dia pandang ngecek. Dia pandang. Tuan awak kena dah lawan lelaki bodoh. Nak nak bawa tek, dia beli gelang. Itu ada nak tu nak bawa tek. Bini tu beli gelang. Kamu dah gelang beli lah beli bang, beli Dia buat punya, buat deneng gitu. Tak awak tepuk gitu kita pun. Jadi tak jalan. Naik bang ini. Dah, tek apa? Ni orang lelaki. Jadi jangan letak harga tinggi-tinggi. Jangan letak tinggi. Kani dia tinggi kani dia ingat. Nak jangan letak tinggi-tinggi ingat. Nah, lain penyanyi 22,200. Dah tu penyanyi. Nah, dia boleh nyanyi masa kita nak tidur. Ni kani. Kita nak tidur biji bangun kotak. Nah, dia jadi murah semua betul. Nah, bukan kata murah tu 2%. Tak, kalau kopang kalau pak kita ni orang biasa, ada orang comel sangat dah, udus sepang pun tidak. Tak. Maknanya tanya berapa belanja? 1,000 molek dah. Tak. 1,000 molek dah. Pun dia 78,000. 78,000 peti selim lah keti. 8,000. Allah Rabbi. Bayar angin. Jangan tinggi-tinggi sangat. Lama kalau tak masuk Minang jadi dah barang mahal. Ada kedai ni lagi yang mahal. Ada. Okey kedai mahal. Tok harga. Nah, barang sama dengan kedai lain kau. Nah, mahal pada kedai lain. Gitu kau. Dia tok harga mahal. Nah, maka orang bila panasan dengan mahal orang keping sagia anak dia. Memang mahal. Nah, orang keping sah tak boleh. Mok uduk. Perangai uduk. Orang pun malas. Lalas tu gitu. Nak, dak nikah. Anak jadi mangsa. Mak letak harga ayah tak cara dengan lagu ni. Tak, ni mak. Tak tahu tanya ayah. Dah pakcik ni nak tanya belanja ni. Tunang tau. Nak tanya dia belanja. Nak mengata ni banyak mana. Ayah dia kata, begini ya. Tanya mak dia. Mak tak? Ingat susah mulut dia. Tanya mak juga. Takut bini lagi. Haji Mak habis. Adakah boleh mendengar lagu-lagu kumpulan Sweet Charity? Seperti musibah, batu, ribut, berita gempar, silang gelap timbul terang, dunia perlombaan. Ni cek lagu ni. Yang mana lagu-lagu tersebut mempunyai mesej yang baik, tetapi uduh tulisan. Payah ni dia payah. Tak aja dia payah gini. Melodi ke apa? Melodi. Ya, melodi. Melodi lah ya. Melodinya adalah music rock. Dia kata nak dengar lagu-lagu Sweet Charity. Siapa dia Sweet Charity ni? Siapa nyanyi? Kita tak reti lagu-lagu ni. Dah suka. Kita beranak itu duduk atas serah selalu. Dia kata boleh dengar tak pasal apa, liriknya itu mempunyai mesej yang baik. Mesej yang baik. Jadi tapi muzik rock baru 2 kali dah. Jawabnya dah mesej baik, ambil lirik je lah, tengok mesej. Tak payahlah dengar lagu. Ambil lirik, baca sendiri. Nampak? Baca lirik, ambil lirik dia ada lirik dia ada kan? Tak? Liriknya sahaja. Tak payah beli kaset. Tak? Ambil lirik, dah mempunyai mesej yang baik. Tak? Baca. Baca lirik sahaja. Tak ada apa-apa. Nak dengar lagu juga jadi ni nak pandai awak ni. Bila dengar lagu juga walaupun lelaki tapi muzik dia tu jadi kita lama-lama jadi hanyut seronok. Tak. Memang ada pendapat ulama mengatakan kalau kita dengar muzik yang dinyanyikan oleh orang lelaki, kita orang lelaki, tidak haram. Memang tidak haram. Tapi kalau boleh janganlah banyak-banyak sangat. Jadi siapa minat dan sebagainya. Yang sebenarnya mesej-mesej yang baik masih banyak lagi dalam hadis-hadis Nabi yang belum kita tengok terjemahan-terjemahan. Banyak lagi perkataan-perkataan ulama, banyak lagi mesej yang lebih baik daripada lirik-lirik seperti itu. Walaupun tak salah kita nak dengar juga. Kita dari tamu sekat lah. Tapi kalau boleh lah
Janganlah sampai acak-acak sangat. Takut jadi hak. Benda ni benda lama, dah dengar start dengar balik, jadi minat balik dah pula. Dah apa nak pergi surau dah pula, jadi balik asal. Dah banyak jadi lagu tu. Dia tinggal benda-benda lara, lepas tu dah lama-lama dia berasa nak buat. Memang dia rindu. Dia geram. Bila kita buat balik sikit tak apa, buat balik sikit, lama-lama jadi macam asas mula. Takut jadi lagu tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dia tulis daripada gitaris rock yang telah lama taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi